الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulakan, nak maklumlah dulu kalau ada yang baru pada malam ni yang tak ada mengikuti bengkel kita pada 2 November tempoh hari, ramai ke semua hadirin malam ni yang pernah yang turut serta dalam bengkel kita. Jadi kalau semua yang dah turut serta, tak payahlah nak berkenalan lagi ya, semua dah kenal lah kan, tak payahlah nak tunjuk gambar Pak Syekh daripada Iraq ni pula kan. Okey, so kita teruslah kepada tajuk kita malam ni, iaitu tentang periwayatan Al-Quran. Kita nak tahu macam mana Al-Quran ni sampai kepada kita. Kita tahu bahawa di dalam Al-Quran terdapat kitab-kitab selain daripada Al-Quran dinukilkan kepada kita. Maksudnya disampaikan kepada kita. Secara amnya kita beriman dengan kitab-kitab yang masyhur. Apa dia kitab-kitab dia? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Jadi kita dah tahu dan Ana pernah sentuh juga isu pasal kitab-kitab yang lain ni, iaitu di mana kitab Al-Quran lah satu-satunya merupakan apa dia? Mukjizat. Sedangkan kitab-kitab yang lain dia adalah sebagai kitab panduan. Bukan mukjizat. Nabi Musa ada kitab Taurat, tapi itu bukan mukjizat Nabi Musa. Nabi Isa ada kitab Injil, tapi Injil bukan mukjizat Nabi Isa. Begitu juga kitab Zabur untuk Nabi Daud. Namun sebaliknya Al-Quran adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan apa dia? Menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran ini. Jadi kehebatan Al-Quran ini tak dapat kita nak rasai dengan semata-mata kita belajar baca ngaji saja. Kan? Okey, kita dapatlah merasai. Apa yang kita dapat rasai dalam baca mengaji? Sekejap ya. Ni apa pula ni? Baru pertama kali anda jumpa ni. Okey, so okey. Apa yang kita dapat? Banyak sangat ni. Okey. Apa yang kita dapat, macam mana kita nak merasai kehebatan Al-Quran ini? Adakah semata-mata dengan kita membaca Al-Quran, belajar tajwid? Oh Ustaz, ini kita belajar malam ni mat lazim musaqqal, tahap nama istilah-istilah tajwidnya. Susah nak buat. Huruf dot susah sangat nak tuturkan. Adakah dengan mempelajari dan menghayati kesusahan sebutan ke, memahami hukum-hukum tajwid itu dapat kita nak merasai kehebatan Al-Quran? Tak cukup ya, tak cukup. Jadi kita nak merasai kehebatan Al-Quran ni banyak aspek-aspek lain yang kita kena pelajari ataupun yang kita kena tahu supaya kita rasa Al-Quran ni betul-betul hebat. Betul-betul namanya mukjizat. Kita tahu mukjizat ni apa? Bukti kepada kenabian seseorang itu. Jadi Nabi dia nak membuktikan kenabian dia, didatangkan Al-Quran. Yang mana mukjizat ini tidak mampu ditandingi oleh masyarakat yang ketika itu Nabi berada pada mereka. Okay, so jadi macam mana kita nak merasai kehebatan Al-Quran ini? Antara lainnya kita cuba menelusuri kisah periwayatan Al-Quran. Okay, kisah periwayatan Al-Quran. Macam mana Al-Quran ni sampai kepada kita. Tapi sebelum itu anda nak kongsikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan untuk kita jadikan pedoman dan pegangan di dalam kita nak menghayati kehebatan Al-Quran ni. Ayat yang pertama kita tengok dekat sini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ini ayat yang ke-15 surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Surah Al-Hijr adalah surah yang ke-15 ayat ke-9. Jangan lupa ya take note untuk kita rasakan adalah pembelajaran yang kita belajar malam ni ya. Kalau nak dengar saja pun boleh, tetapi kalau kita buat catatan, buat nota, sekurang-kurangnya kita ada. Okey, Mat Arif ya betul. Mat Arif.
Okey, kita dapat laman manfaatnya. Okey. Jadi kita bertitik tolak daripada ayat ni dulu. Dapat tak? Kita bertitik tolak daripada ayat ni dulu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi dari terjemahan kasarnya menunjukkan kepada kita bahawa Allah telah menurunkan Al-Quran, bukan sekadar dia menurunkan Al-Quran, sebaliknya Allah juga yang berjanji untuk menjaganya. Kamilah yang memeliharanya. Jadi ini menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan satu kelegaan bagi kita. Kelegaan bagaimana? Kelegaan daripada sebarang syak wasangka. Kalau kita betul-betul berimanlah. Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Orang muttaqin ni apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa ialah orang yang beriman dengan ghaib. Beriman dengan ghaib. Kita beriman dengan Allah lah yang menurunkan Al-Quran ni. Jadi kalau kita beriman dengan tu, ayat ini sebagai penyejuk hati kita. Penyejuk hati kita daripada apa? Daripada syak wasangka yang mana Al-Quran ini pada suatu ketika nanti ataupun sebelum ini ada terseleweng, ada terpalsu ke. Nampak tak? Faham tak maksud anda? Okay? Dengan keimanan kita, ayat ini meyakinkan kita bahawa Al-Quran tidak akan ataupun tidak pernah berlaku sebarang pemalsuan, penambahan, pengurangan dan apa jugalah bentuk pindaan ke dan sebagainya. Okey, dengan syarat apa? Keimanan kita dan juga keyakinan kita terhadap ayat ni. Ayat ni dengan jelas menunjukkan bahawa Allah yang turunkan Al-Quran, Allah juga yang memeliharanya. Okey, jadi kita tak ragu dah. Tetapi adakah semudah itu? Alah, senang. Allah dah turunkan, Allah dah jaga dah, kita tak ada dah ambil buat apa-apa dan kita berpandang remeh terhadap Al-Quran menyebabkan kita tak dapat rasa mukjizat itu, kehebatan Al-Quran tu. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Macam mana Al-Quran ini disampaikan kepada kita dan titik tolak ayat-ayat yang kita nak gunakan. Selain pada ni, kita tengok surah Jin. Ada sangat sangat menterujukkan ataupun sangat menjadikan kita berhati-hati. Tengok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Jin ayat yang ke-8. Wa anna lamasna samaa fawajarnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan bahawa sesungguhnya kami, nampak ke terjemah dia ni? Kata anda besarkan sikit, nampak tak? Nampak ya, okey. Bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Ni siapa ni? Siapa punya kata ni? Ni jin punya cakap. Okey, jin punya cakap. Pakai toncet ke tak pakai toncet tu kita tak tahu. Tapi ni jin punya cakap. Dia kata apa? Dia berusaha naik ke langit untuk mencuri-curi berita. Itulah gambaran senario dia dulu. Yang mana jin yang berjaya naik ke langit dapat berita, dia kongsi pula dengan pendeta-pendeta dekat bumi, cerita-cerita langit tu. Jadi pendeta-pendeta tu pun dah tahu dah cerita kan. Dia dah jadi Pak Nujum pula dah. Okey, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Fawajadnaha muliat, dipenuhi dengan harasan syadida, pengawalan yang sangat kuat kawalannya dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Rejaman api ni bagi jin-jin yang cuba nak sampai ke langit. Tengok penuh sangat kawalan ketat. Apa puncanya jadi berlakunya peristiwa ni? Yang jin mendapati kawalan langit yang sangat ketat. Tak boleh dia nak naik ke langit untuk nak mencuri-curi berita. Apa punca dia? Siapa tahu? Apa punca dia? Kebetulan, okey, sekejap. Mari kita tengok. Mari kita berdiskusi. Siapa jin itu, Ustaz? Ada para jin. Para jin saja. Tidak ada. Tengok kat sini, dia kata wa anna, sesungguhnya kami. Maknanya mewakili sekumpulan jin. Tidak disebutkan nama-nama jin itu. Ini adalah watak jin sahaja. Jin diberi keupayaan, diberi kelebihan oleh Allah, boleh bergerak laju, boleh menyerupai, boleh okey, macam-macam kebolehan dia.
Okey, manusia diberikan kebolehan yang bermacam-macam juga. Namun manusia lebih mulia. Okey, lebih mulia di mana segala para rasul dan nabi adalah daripada kalangan manusia. Bahkan jin beriman dengan para rasul dan nabi yang di kalangan manusia dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Okey, nampak tak tu? Pernah tak dengar peristiwa nabi berdakwah kepada jin? Kan? So tu cerita je. Tapi siapa nama dia tu nanti kita carikan lah siapa nama dia. Yang penting sekarang ni, apakah peristiwa dia yang dinukilkan oleh jin ni sampai mereka tak boleh nak naik ke atas. Dan mereka dapati apa? Kawalan yang sangat ketat. Apa peristiwa dia? Tak lain tak bukan peristiwa turun Al-Quran. Apabila turun Al-Quran, turunnya Al-Quran tu dijaga sebegitu rapi. Ada tak kaitan dengan ayat yang pertama kita tadi ni? Itulah kaitan dia, tahu kan? Kami yang turunkan Al-Quran tu, kami yang memelihara dia. Tu janji Allah. Sampai hari kiamat. Dan dalam proses penurunan dia tu dijaga rapi oleh malaikat. Sehingga tak dapat nak dibocorkan apa isi kandungannya tu, tak tahu lagi. Jin pun tak dapat nak tengok. Nak tengok naik sikit je kena tembak dengan rejaman api. Jadi betapa seriusnya proses penurunan Al-Quran. Jadi boleh tak kita bayangkan pula, begitu seriusnya, begitu telitinya, begitu orang kata apa, ketatnya penurunan Al-Quran ni, tiba-tiba sampai generasi kita baca ala kadar je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasa kena tak tu? Begitu hebatnya Al-Quran ni turun, begitu Allah memberi janji untuk memeliharanya, begitu kawalan yang begitu sempurna dan sungguh ketat dan syadid, dia kata apa kat sini ni, sangat kuat kawalannya. Datang kita bersahaja-sahaja je dengan Al-Quran, baik dengan membacanya ke, baik dengan pemahamannya ke. Sebab itu kita tak dapat apa yang digambarkan dalam surah Al-Anfal tempoh hari yang kita bacakan tu. Orang yang beriman ni apabila dibacakan ayat Allah apa? Gementar, disebut nama Allah tu apa? Wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Okey. Jadi kita tak dapat nak merasai benda tu sebab kita tak menghayati Al-Quran tu daripada aspek-aspek yang lainnya. Kita cuma menghayati Quran tu dari sudut bacaan tajwidnya sahaja. Okey, hari ini kita tahu sejarah dia pula. Baik. So begitu telitinya bab Al-Quran ni yang menyebabkan ianya terpelihara sehingga ke akhir zaman nanti. Tetapi kenapa terdapat cerita-cerita ataupun terdapat pemalsuan terhadap kitab-kitab yang lain? Bukankah kitab-kitab yang lain tu Allah juga yang turunkan? Tidakkah kitab-kitab yang lain tu diturunkan sama macam Al-Quran, dijaga dengan penuh teliti dan rapi ni? Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita dah beriman tadi, kita dah mengatakan bahawa kitab Taurat, kitab Injil, Zabur apa semua ni Allah yang turunkan. Betul? Setuju tak dengan anda? Betul tak? Bukan setakat setuju tak, memang dah itu rukun iman kita. Okay, beriman dengan kitab kan? Okay, so kitab itu yang dominan kita tengok. Banyak lagi Zabur, ada lagi apa dia panggil Suhuf Ibrahimnya, dengan apa Zuburnya, Zaburnya, tu macam-macam lagi jenama-jenama yang lain, nama-nama kitab yang lain, istilah-istilah yang lain. Tetapi yang empat ni sangat sinonim dengan kepercayaan kita. Bukankah itu diturunkan semuanya daripada Allah? Ya, diturunkan daripada Allah. Tidakkah terpelihara seperti mana janji Allah terhadap Al-Quran ini? Apa jawapan kita? Kalau kita kata dakwa kitab Taurat dah terpesong, ada pemalsuan apa semua, dia orang pun boleh dakwa juga kita, Al-Quran mesti ada juga. Macam mana kami ada? Ada tak jawapannya? Apa jawapan yang solid kita nak bagi? Nampak tak? Nampak tak? Okay. Tak nampak Ustaz? Cakaplah tak nampak dulu, baru anda nampak kan? Okay. Tu Haji Muhammad Nur nampak ke? Tak nampak Ustaz? Tak nampak tak apa. Okay. Mari kita sama-sama tengok ayat ni. Okay. Catat ni. Ni ayat apa ni? Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Surah Ma'idah ayat yang ke-44. Tak nampak Ustaz? Tuan Azlan kata tak nampak. Bagus. Okey. So kita nampakkan sekarang. Surah Al-Ma'idah ni ayat yang ke-44 ni, tengok ya. Inna anzalna Taurat fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Nampak tak? Allah turunkan tu. Sama juga macam inna nazzalna dzikra tadi kan.
yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Okey, Taurat pun sebagai petunjuk. Taurat pun mengandungi cahaya yang menerangi, iaitu sebagai pedoman. Dengan kitab itu, nabi-nabi menyerah diri kepada Allah. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Okey, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya juga, iaitu kitab Taurat tadi itu, ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah. Okey, kita yang diturunkan sebagai panduan, sebagai cahaya petunjuk. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, kitab Taurat. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya. Kat sini point dia. Nampak tak? Dekat sini point dia. Allah mengamanahkan mereka untuk mengikut kitab Taurat dan menghukum dengan apa yang diturunkan di dalam Taurat. Bukan sekadar itu saja, mereka juga, tengok ni, highlightkan ni, mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari perubahan ataupun penambahan, pengurangan, pemalsuan dan sebagainya lah. Nampak tak? Apa beza dengan ayat surah Al-Hijr tadi? Apa beza dengan sini? Sini Allah turunkan, lagi satu, bukan setakat Allah turunkan saja, Allah juga yang menjaga dan meliharanya. Okey, siapa partner sparring anak malam ni? Seorang-seorang cakap macam tak best pula ni. Okey, ayat ini untuk Al-Quran ni apa janji Allah? Allah yang turunkan, Allah juga yang menjaganya. Sedangkan Taurat ni pula Allah yang turunkan, tetapi apa dia? Tetapi mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya. Diserahkan tugasan menjaga Al-Quran, menjaga Taurat ini kepada pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka. Jadi apa yang berlaku? Apabila ulama mereka memalsukan, sebab penyerahan dah diberikan sebelum tu lagi, dah diperjelaskan bahawa Allah turunkan saja, tetapi Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Sebaliknya, menjaga Taurat ni siapa yang jaga? Diserahkan tugasan menjaganya kepada ulama-ulama dan pendetanya. Apa yang berlaku? Mereka sendiri yang mengubah dan memalsukannya. Jadi apabila persoalan datang nanti, macam mana kitab yang 4? Semuanya diturunkan daripada Allah, tetapi sebahagiannya boleh dipalsukan. Apakah kebarangkalian kitab Al-Quran dipalsukan? Ini jawapan kita. Ini jawapan kita. Kitab Al-Quran sekali-kali tidak akan boleh dipalsukan, sekali-kali tidak pernah dipalsukan. Sebab, itulah dia. Allah turunkan sebab Allah yang jaga dia. Waktu turun dia dijaga sepenuhnya, serapinya oleh malaikat. Tak dapat nak dilihat, okey, tak dapat nak dicerobohi. Sedangkan Taurat, Taurat lebih besar, lebih besar daripada Injil dan Zabur. Okey, diserahkan penjagaannya kepada ulama-ulama dan juga pendeta-pendeta mereka. Clear tak setakat ni? Okey tak? Okey. Okey tak? Okey, kita boleh teruskan? Macam tak okey, ada soalan ke? Okey. Alhamdulillah. Baik. Okey. Seterusnya jelas. Okey. So ni poin-poin, ambil surah ni, apa nama ayat itu. Jadi kita nak tengok. Cuba kalau kita perhatikan. Macam mana Al-Quran ni sampai kepada kita? Bagaimana Al-Quran sampai kepada kita? Kalau kita perhatikan Taurat misalnya. Taurat ditulis selepas 600 tahun Nabi Musa. Bayangkan, selepas 600 tahun Nabi Musa, Taurat baru ditulis. Kalau kita tengok buku sejarah sekarang ni pun dah banyak pertikaian. Sedangkan sejarah yang kita baca sekarang ni di sekolah-sekolah menengah ke, sekolah rendah dah belajar sejarah ke, wallahualam, mana pun dah tak ikuti dah. Okey, itu pun bercerita tentang sejarah kemerdekaan, sejarah penjajahan British. Itu tahu berapa tahun daripada sekarang ni. Sedangkan Taurat ditulis berapa pun dah ada pertikaian kan, sekarang ni dah
mula dipertikaikan kesahihan, nak disemak semula dan sebagainya lah. Ini kan pula Taurat yang ditulis berapa tahun? 600 tahun selepas Nabi Musa. Itu cerita Taurat. Injil pula, Injil tertua ditulis selepas 200 tahun Nabi Isa. 200 tahun. Okay, bukan 20 hari ataupun selepas Nabi Isa wafat. Tak ada. 200 tahun selepas Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran, bila ditulis Al-Quran? Soalan pertama. Puan Nas Puan Nas yang nama dia. Nas Mukhtar. Bila Al-Quran ditulis? Al-Quran ditulis bila? Siapa tahu? Sembang-sembang lah sikit kan? Okay. Puan Hamiza. Ditulis ke, Ustaz? Ditulis. Al-Quran ditulis bila? Ditulis lepas zaman Saidina Abu Bakar. Selepas Saidina Abu Bakar. Okey, itu jawapan. Ada jawapan lain tak? Bila Al-Quran ditulis? Tapi maknanya kalau selepas Saidina Abu Bakar pun tak adalah jauh sangat sampai 600 tahun, sampai 200 tahun. Betul tak? Saidina Abu Bakar dengan Saidina Nabi kita jauh ke? Tak, mereka sezaman, sahabat kan? Saidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Tetapi yang ditulis kat pelepah tak Tama tu kan, Ustaz? Betul tu antara bahan-bahan tulisan ketika itu. Tetapi sebenarnya itu tidaklah menguatkan hujah kita tadi ni, yang mana Al-Quran tadi diturunkan dan ianya dipelihara. Jadi antara cara pemeliharaan yang Allah tunjukkan kepada kita, antara cara pemeliharaan yang Allah tunjukkan kepada kita, takkanlah Quran tu turun selepas Nabi wafat 200 tahun baru ditulis Quran itu. Boleh jadi kita syak dengan ayat ni. Takkanlah 200 tahun, entah dah ada percampuran, sahabat dah letak ke, dah kurangkan ke. Mungkin kita ada syak wasangka. Tapi ayat ni daripada awal lagi Allah dah janji. Kita tengok pula pengawasannya, begitu ketat sekali. Mesti ada jawapan yang lebih kuat, yang lebih konkret lagi. Tak lain tak bukan, sebenarnya Al-Quran itu ditulis kepada kita bila? Okey, tengok ni. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada kita. Okay. Sejurus dia menerima wahyu daripada Sayyidina Jibril, dia sampaikan kepada sahabat akan sampaikan sampai lagi kita dengan dua cara ni. Dengan dua cara, iaitu dengan cara lisan, okay, membacakannya, dan juga tulisan. Bererti apa? Al-Quran ditulis saat turunnya wahyu tersebut. Bukan pada zaman Sayyidina, selepas Sayyidina Abu Bakar. Bukan pada zaman Sayyidina Osman. Al-Quran ditulis bila? Senyap ni semua. Cepat. Seronok dengar Ustaz? Ya, seronok dengar. Tapi kena tolong Ana juga ni. Al-Quran ditulis semasa bila? wahyu diturunkan kan? Saat wahyu diturunkan itu, Al-Quran ditulis sekali wahyu tersebut. Itu kandungan dia ataupun teks dia. Dan kita pun makruf ketahui penulis wahyu Al-Quran bukan wahyu Quran. Penulis Al-Quran ni bukan seorang dua, bahkan sampai 40 lebih. Ada yang mengatakan 43 orang penulis wahyu Al-Quran. Bukankah Rasulullah tu ummi? Ya, kalau Rasulullah ummi, takkan Jibril pun ummi juga. Perasan tak? Al-Quran, itu yang kita nak kena faham betul-betul tadi ni. Kita tengok Al-Quran Allah janjikan dipelihara. Cara pemeliharaannya, tengok cara dia turun pun kita dah tahu dah. Di escort dengan begitu ramai malaikat. Nampak tak? Tiba-tiba sampai dekat Nabi, sahabat main tulis cincai boncai. Boleh ke? Logik ke tak tu? Cuba kita fikirkan. Nampak tak? Sudah semestinya Jibril yang membawa kepada Nabi, yang mengajarkan Nabi, dialah yang akan menyelia penulisan Al-Quran, dialah yang akan menyelia pembacaan Al-Quran. Dan Nabi walaupun ummi dia tu, tak menjadi kemustahilan untuk dia mendapat gambaran cerita. Kalau kita ingat kan, apa yang membuktikan kepada kaum Quraisy
apa yang membuktikan sebagai bukti jelas kepada kaum Quraisy yang Nabi ni betul-betul pergi Isra, yang betul-betul pergi ke Masjidil Aqsa, sebagai bukti yang sah kepada Quraisy. Apa yang diceritakan Nabi dia tak boleh terima. Tapi ada dua bukti utama yang menyebabkan memang tak logik kalau Nabi ni tak pergi, mesti pergi ni. Apa dia bukti dia? Bukti pertama, dia orang minta Nabi untuk menerangkan keadaan Masjidil Aqsa tu. Betul tak? Jadi Nabi boleh ingat ke keadaan Masjidil Aqsa tu? Nabi boleh tahu ke? Macam mana perjalanan satu malam tu Nabi nak ingat macam mana? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada ketika itu? Puan Zarina, apa yang berlaku ketika itu? Apa yang berlaku? Sekejap, kita tengok. Betul, apa yang betul? Okey. Apa yang berlaku ketika itu? Didatangkan gambaran di depan Nabi. Seakan-akan Nabi melihat satu persatu Masjidil Aqsa dekat depan dia. Nampak tak? Jadi tak mustahil wahyu diturunkan, ditulis, okey? Ada satu petikan ni bagus juga sebagai hujah kepada kita untuk kita memahami tentang penulisan Al-Quran ni. Okey, tengok kat sini. Okey. Nampak tak? Ana ada kongsikan apa nama web ni, website ni. Nampak tak? Siapa nampak? Nampak? Okey. Seorang respon nampak ke? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak ya? Okey. Okey, ini hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit ni adalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita di dalam bidang Al-Quran ini. Okay, dia adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Sayyidina Sabit riwayatkan? Kuntu aktubul wahya 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis wahyu. Maknanya wahyu diturunkan, Nabi panggil para sahabat penulis wahyu ni. Secara logiknya tak semualah penulis wahyu tu berkumpul satu tempat. Tak betul. Mereka ada kehidupan mereka sendiri. Jadi mana yang ada yang sempat ketika itu Nabi panggil untuk menulis wahyu. So Sayyidina Zaid ketika itu ada, dia pun mengatakan aku menulis wahyu. Okay. Lepas apa ditulis tu? Fa idza faraghtu, selepas aku tulis, qala iqra. Nampak tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengarahkan kepada Sayyidina Zaid, iqra, bacalah. Fa aqra'uhu, aku pun baca wahyu yang ditulis tadi. Fa in kana fihi saqtun aqamah. Sekiranya ada saqtun ni maknanya tercicir huruf, terjatuh perkataan, tertinggal perkataan ke apa? Aqamah, dia betulkan. Nampak tak? Penulisan ditulis sejurus turunnya wahyu. Selesainya penulisan, diminta penulis wahyu membaca dan menunjukkannya kepada Nabi. Okay? Dan kita tahu bahawa daripada mula tadi kita dah tunjukkan dah, begitu ketatnya Al-Quran ini diturunkan, begitu telitinya, begitu adanya janji Tuhan. Takkanlah sampai fasa penulisan ni pula sahabat main cincai-cincai je. Nabi main lepas pandang je. Ada tulis dah, dah okey, sampaikan kepada yang lain. Tak macam tu. Dah tulis, dah baca. Fa in kana fihi saqtun, kalau ada apa-apa huruf tertinggal ke, perkataan tak ada ke, aqamahu, dia perbetulkan. Itu semua di bawah apa tu? Di bawah penyediaan Jibril. Yang mana kita ada satu hadis yang lain mengatakan setiap tahun Nabi akan bertalaki dengan Jibril untuk proses penyemakan. Yang mana pada tahun terakhir Nabi sebelum dia wafat, 2 kali proses penyemakan dilakukan antara Nabi dan juga Sayyidina Jibril. Proses begitu teliti. Bukan 600 tahun selepas Nabi wafat baru Quran ditulis. Bukan 200 tahun, tidak. Sejurus turunnya wahyu. Jadi kita tak ada ragu-ragu dah. Takkan ada kesilapan, takkan ada, sebab bukan setakat cerita ayat Quran tadi, bahkan yang diutuskan, yang menyampaikan wahyu itu siapa? Takkanlah dia tidak membuat
penyemakan dan juga penyediaan terhadap wahyu yang disampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga soalan berkaitan ummi itu terungkai. Okey, meskipun Nabi ummi, Nabi ada mukjizat, Nabi ada kelebihan. Okey, seperti mana peristiwa Isra diperlihatkan kepada Nabi begitu detail. Takkanlah dalam peristiwa yang remeh, penulisan consider remeh lah kan. Penulisan, bukan Al-Quran tu yang remeh, penulisan. Mungkin kita beranggapan bahawa kalau Nabi terlepas pandang, di belakangnya ada siapa? Ada Jibril. Okey, di belakangnya ada siapa? Ada Jibril. Dan sahabat Nabi juga, bukan semua sahabat Nabi tak boleh menulis. Bahkan ramai sahabat Nabi dipanggil gelaran dia Katabatul Wahyu. Katabatul Wahyu ni maksudnya apa? Penulis-penulis wahyu. Dan ada nama dia penulis, mestilah dia orang celik. Dan bukan setakat lepas dia tulis dia balik rumah, tidak. Nabi recheck balik, dia confirm balik sebutan dan juga bacaannya. Nampak tak? Clear tak? So ini salah satu lagi apa? Bukti ataupun hujah untuk orang kata kita jadikan sandaran terhadap penyampaian Al-Quran sampai kepada kita. So Al-Quran ni sampai kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui berapa cara? Melalui dua cara, iaitu pertama dengan cara lisan yang disampaikan Nabi ajar kepada sahabat, dan juga melalui tulisan sejurus turunnya wahyu. Clear tak tu? Okey. Namun ada persoalan yang kita nak kena jawab kat sini. Kenapa? Ini persoalan ni. Cuba perhatikan persoalan ni. Kenapa tidak dikumpulkan Al-Quran di dalam satu kitab ataupun di dalam satu mushaf pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak ada satu kitab? Okey, ini poin-poin yang mudah untuk kita fahami. Pertama, sebab sahabat ramai yang hafal Quran. Sahabat ramai yang hafal Quran. Walaupun dua cara tadi itu didatangkan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita cara lisan, mengajarkannya kepada sahabat dan menyuruh sahabat menulis, tetapi tidak dijadikan satu buku macam mushaf yang ada pada kita sekarang ni pada zaman Nabi. Sebab sahabat semua hafal Quran, satu. Yang kedua, keterbatasan alat penulisan pada zaman itu. Okey, tak ada canggih. Nak tulis dekat pelapah tamar lah, dekat kulit binatang lah, dekat tulang binatang lah. Okey, jadi keterbatasan alat penulisan pada zaman tersebut menyebabkan pembukuan tidak dapat dilaksanakan. Satu. Yang kedua, yang ketiga, wahyu masih lagi turun. Apa maksudnya wahyu masih lagi turun? Kebarangkalian ada ayat-ayat yang akan dimansuhkan. Dan kita tahu wahyu turun tu bukanlah ikut susunan yang kita ada sekarang ni, Fatihah dulu, Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah. Tidak begitu. Kita tahu surah yang pertama turun ialah surah yang ke-96 kat belakang duduk dia, surah Iqra. Tak betul? Jadi penyusunan tu tidak dilakukan lagi semacam buku, tidak, tetapi telah disusun di hati-hati dan pemikiran para sahabat Nabi yang menghafalnya. Okey, kebarangkalian ada ayat-ayat yang ditukar, yang dimansuhkan berlaku, maka tak dapat lagi dikumpulkan dalam bentuk mushaf. Akhir sekali, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Kalau diturunkan sekaligus, dah senanglah kita susun. Pada zaman Nabi, sahabat dah susun awal dah. Okay, sebaliknya diturunkan selama tempoh 23 tahun. Jadi pada zaman Nabi, dah ada penulisan belum? Dah ada penulisan. Bahkan penulisan berlaku sejurus turunnya wahyu. Namun tidak ada pembukuan. Tak ada mushaf lagi. Susunan dia macam mana? Susunannya dah ada, tidak dikompil. Istilah orang sekarang ni apa? Compile ke? Betul ke tu? Cuba komen sikit. Betul ke? Dikompil ke? Okey, membentuk satu mushaf yang ada macam kita sekarang ni. Tak ada lagi masa tu. Bila berlaku benda tu? Mari kita tengok. Kita teruskan pada
fasa berikutnya, iaitu pada fasa zaman okey, pada fasa zaman Saidina Abu Bakar pula. Okey. Pada zaman Saidina Abu Bakar, kita tahu tak senario dia tadi? Nabi mempunyai ramai penulis wahyu. Nampak tak? Dan penulis-penulis wahyu ni seperti kita jugalah. Macam kita sekarang ni. Dalam grup kita ada sampai 100 lebih. Kan? Tetapi yang ada malam ni 40 lebih misalnya. Sama jugalah situasi dia ketika itu. Okey. Mungkin ketika wahyu tu diturunkan, ada 3-4 orang penulis wahyu yang ada bersama baginda ketika itu. Penulis wahyu itulah yang akan menulis wahyu tersebut dan akan menyampaikannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Apabila proses penyampaian dah berlaku, sahabat-sahabat pun menghafal. Apa tak? Menghafal dah clear dah, tak ada masalah. Okey? Tapi penulisan tadi tu, tak semua sahabat ada ketika wahyu diturunkan. Okey? Jadi bila kita faham keadaan tu, okey, kita nampaklah apa proses yang akan berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar, iaitu kumpulkan. Sahabat ni dia ada banyak ni je. Sahabat ni ada banyak ni. Sahabat ni penulis wahyu ni banyak ni. Okey, dia kumpulkan dan mulalah pembukuan pada zaman tersebut. Tapi kisah pembukuan ni kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ni yang kita nak menambah sedikit kita punya maklumat, kita punya kefahaman, supaya bila kita tengok Quran tu, kita cubalah kenang jasa-jasa mereka. Daripada janji Allah tadi, tengok janji Allah tadi. Lepas tu apa? Daripada pengawalan yang sangat ketat. Daripada proses penulisan pada zaman Nabi yang diselia oleh Nabi dan juga Jibril sendiri. Okey. Lepas tu sahabat yang bersungguh-sungguh menghafal. Nampak tak? Sampailah zaman Abu Bakar. Apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar terhadap revolusi Al-Quran ni? Apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar? Pada zaman Abu Bakar berlaku satu permasalahan umat. Nampak tak? Pada zaman Abu Bakar mula berlaku permasalahan umat. Abu Bakar mengambil alih pucuk pimpinan, maka berlakulah macam biasalah, ketua ataupun Rasulullah dah wafat. Apa yang berlaku? Adalah dakwaan Nabi palsu dan sebagainya. Betul tak? Saudara Abu Bakar, tugas utama dia sebagai Amirul Mukminin ketika itu menentang, memerangi golongan murtad, golongan geng-geng yang mendakwa Nabi palsu ni. Okey, dan juga golongan anti zakat ni, dia tak nak bayar zakat semua. Jadi itu tugasan utama Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Jadi dalam nak membasmi dia orang ni, puan yang ingkar, yang keluar daripada jemaah ni, apa yang berlaku? Peperangan berlaku. Di dalam peperangan ni sudah tentu ada yang terkorban, ada yang syahid dan sebagainya. Maka ketika itulah ramai di kalangan hufaz, hamalatul Quran. Okey, hamalatul Quran ni hufaz lah ya. Kalau katabatul Quran, penulis Quran. Hamalatul Quran iaitu hufaz, penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, yang syahid. Jadi benda ni tak dapat apa? Tak nampak lagi kesannya oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang nampak kesan dia? Siapa yang nampak kesan dia jangka masa panjang? Tak lain tak bukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, apa dia buat Sayyidina Umar? Poin kita apa? Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai Ustaz tertinggal A ke soal dia? Bukan ya, sebenarnya ejaan dia ba kaf ro, kaf tu mati, bakr. So nak tulis Melayu pun bakr. Jangan tulis bakar ya, bukan macam tu ya. Okey, Sayyidina Abu Bakar, dalam zaman Sayyidina Abu Bakar ramai di kalangan para sahabat penghafaz Quran terkorban dalam peperangan tadi. Okey. Jadi apa tindakan Abu Bakar? Abu Bakar menerima satu cadangan. Mula-mula dia tak terima. Bukan setakat cadangan, bahkan desakan daripada Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dan membukukannya. Nampak tak? Tapi cadangan ini sangat ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa ditolak? Nampak tak?
betapa mereka ini nak kata macam mana, tak nak bertindak, takut bertindak, bukan takut bertindak. Sebab Nabi tak pernah sarankan pun supaya membukukan Al-Quran ini. Sebaliknya Nabi dah sampaikan, Nabi dah suruh tulis, tetapi Nabi tak ada kata pun himpunkan. Dah sampaikan, dah tulis tu maknanya himpunkan. Tidak ada arahan yang jelas, yang terus daripada Nabi untuk menghimpunkan. Kenapa? Sebab kita tahu sekejap lagi. Ada punca dia. Okay? Jadi tak ada arahan yang jelas dan rasmi daripada Nabi untuk mengumpul dan menghimpunkan menjadi satu kitab ni, menyebabkan Abu Bakar begitu takut hendak bertindak. Boleh mengingatkan kita kepada apa? Isu yang mana orang panggil sekejap. Nampak? Adakah pembukuan Al-Quran itu bid'ah? Inilah yang ditakuti oleh Abu Bakar, iaitu Nabi tidak ada melakukan perkara ni dan tidak menyuruh melakukan perkara ni. Kenapa kita perlu buat? Nampak tak? Jadi kalau kita kupas cerita tu pula, nanti tak habis cerita kita. Pendek cerita. Desakan demi desakan dilakukan oleh Umar. Akhir sekali, wallahi innahu la khairun, sesungguhnya ini adalah satu kebaikan. Begitulah setiap hari Sayyidina Umar mendesak Sayyidina Abu Bakar, sehinggalah Abu Bakar convince, maksudnya apa? Terima cadangan dan desakan tu. Dan siapa diorang panggil? Diorang lantiklah Sayyidina Zaid bin Sabit. Ni ingat nama-nama ni semua ni. Sayyidina Zaid bin Sabit untuk memikul tugasan tu. Sama juga tindakannya seperti Abu Bakar. Dia awal-awal dia tolak mentah saja. Nabi tak pernah suruh kita buat macam ni, kenapa kita buat macam ni? Okey, nampak tak? Jadi dalam peristiwa ni, ulama-ulama fiqh kita, dia orang pun genius, otak geliga apa semua. Bukanlah dia orang tengok faham, tengok terjemah macam tu, tak ada. Dia kaji sehingga berlakunya lah percambahan ilmu, pemahaman yang lebih mendalam. Di sinilah dia orang kategorikan yang mana bid'ah, yang mana bid'ah yang tak boleh diikut, yang mana bid'ah itu boleh diikut. Bid'ah sana dia orang bagikan pula bid'ah sana, bid'ah dalalah apa semua tu kan. Dan melalui peristiwa-peristiwa yang macam ni. Maka Sayyidina Zaid bin Sabit dalam ungkapan masyhurnya, kalaulah mereka menugaskan aku untuk mengalihkan gunung Uhud, lebih senang bagiku untuk daripada nak membuat kerja yang tak disuruh oleh Nabi ini. Nampak begitu sekali diorang berpegang kepada apa yang ada pada mereka ketika zaman Nabi. Akhir ceritanya, Sayyidina Zaid bin Sabit pun terima jugalah, disebabkan cadangan dan desakan daripada Sayyidina Umar tadi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dia orang memilih Sayyidina Zaid bin Sabit kerana apa? Kerana Sayyidina Zaid bin Sabit adalah salah seorang penulis wahyu yang ketika itu masih muda, yang bertenaga dan begitu cergas, maka dipilih Sayyidina Zaid bin Sabit. Okey, tapi Sayyidina Zaid bin Sabit, tengok ya, yang kita cerita sekarang ni bukanlah Al-Quran dari sudut penyampaiannya kepada kita dari sudut bacaan. Tidak. Sahabat semua dah hafal dah. Yang kita bahaskan sekarang ni dari sudut apa? Tulisan. Yang nak jadikan buku tu. Okey? Sudut tu tulisan, bukan bacaan. Bacaan semua sahabat dah hafal. Ini takut disebabkan ramai penghafal-penghafal Quran dah syahid ketika peperangan. Okey, maka timbullah idea ni. Maka Sayyidina Zaid bin Sabit dalam nak melaksanakan tugasan dia ni, dia mensyaratkan kepada semua sahabat-sahabat yang mana memiliki naskah asli. Naskah asli ni maksudnya apa? Naskah yang ditulis di depan Nabi saat wahyu diturunkan, datang kepada dia untuk menyerahkan salinan. Dan mensyaratkan setiap satu ayat yang dibawa tu mesti didatangkan 2 orang saksi. Maknanya mesti ada 2 salinan. Dan kedua-dua salinan ini adalah salinan asal yang ditulis waktu itu di hadapan Nabi. Kita mesti ada gambaran yang lagi satu, bahawa kadang-kadang tak semua orang ada di hadapan Nabi, betul. Jadi wahyu yang ditulis di hadapan Nabi
dan dibawa pulang oleh sahabat lain kopi pula daripada sahabat itu bukan asli dah. Nampak tak? Yang Sayyidina Zaid bin Sabit minta ialah wahyu yang ditulis di depan Nabi. Siapa yang mempunyai kepingan ke kulit binatang ke lepas tamar ke yang menulis wahyu di hadapan Nabi, tampil menyerahkan salinan tersebut dengan 2 salinan. Kedua-duanya salinan tu salinan yang ditulis di depan Nabi. Begitulah proses pembukuan Al-Quran dijalankan, melainkan 2 ayat. Faham tak cerita ni? Semakin mendebarkan cerita ini. Faham tak? Berapa ayat kita nampak tu dalam Quran tu? Berapa ayat? 60 ayat Ustaz. Janganlah 60 ayat. Berapa ayat dalam Quran tu? Kalau mengikut bilangan mushaf kufinya 6.200. 6.236 ayat. Amboi, 666 ni datang mana pula ni? Nak tahu cerita 666 ni? 6236. Lain pengeras dia tu. Okey. 6236 adalah mengikut kiraan mushaf kufi dia panggil lah. Tu kita cerita lain lah nanti ya. Okey. Nak ceritanya apa? Setiap ayat tu mestilah didatangkan 2 salinan asli. Apa mana 2 salinan asli tadi? Salinan yang ditulis di depan Nabi. Bukan salinan yang ditulis selepas tu. Maknanya dah depan Nabi ditulis, lepas tu dibawa balik. Jumpa dengan sahabat yang lain pula. Sahabat tadi ada wahyu turun lah. Iya ke? Mana dia? Salin. No. Yang salinan yang kedua tu pengesahan tak ada. Tak ada endorsement. Okay. Jadi Sayyidina Zaid bin Sabit mensyaratkan. Korang kena bawa 2 salinan setiap ayat, salinan asli. Semua ayat yang dalam Quran tu semua ada 2 salinan aslinya, melainkan 2 ayat. Unik tak ceritanya? Melainkan apa? Melainkan 2 ayat. Apakah ayat itu? Nampak tak? Ayat 23 surah Al-Ahzab 1 ayat. Ayat 128 surah At-Taubah 1 ayat lagi. Nampak tak? Surah-surah yang berlainan. Surah apa tadi? Surah Al-Ahzab ayat 23 dan surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu kan. Maaf kan? Nampak tak? Apa yang berlaku pada 2 ayat tu? Apa yang berlaku pada 2 ayat tu? Minum air kosong tu. Betul. Terima kasih. Okey. Apa yang berlaku pada 2 ayat tu? Siapa tahu? Tiada sahabat yang dapat membawa 2 salinan. Tak ada sahabat yang dapat membawa 2 salinan asal tadi. Bererti, soalan dia sekarang, apakah 2 ayat tu meragukan? Soalan dia. Tolong jawab seorang. Ni 6,000 ayat tadi ni, semua 6,000 ayat tu, 6,000 lebih tadi tu, datang dengan 2 salinan asli. Okey. Hanya berapa ayat tadi? Hanya 2 ayat yang tak dapat didatangkan dengan 2 salinan asli. Puan Sumayah, adakah dengan 2 ayat ni meragukan kita tentang kesahihan, keabsahan Al-Quran? Mana Puan Sumayah kita? Amin panggil nama je ni ya. Tuan Haji Wan Ma'el. Adakah 2 ayat ni yang tak mengikut syarat yang ditetapkan oleh Sayyidina Zaid ni menyebabkan kita meletakkan keraguan, kemungkinan ayat tu dipinda ke? Ada tak? Kabur Ustaz. Siapa yang kabur? Siapa boleh tolong anda? Puan Aini. Okey, ada. Kalau boleh cakap ya, sedap sikit. Semua ayat ada 2 salinan, ayat asli kecuali 2 ayat itu. Okey, mungkin ada keraguan Ustaz. Mungkin ada keraguannya. Okey. Tapi kita dah kata awal-awal tadi ya, tak boleh ada ragu sebab Allah jaga satu. Okey, surah Jin tadi lagi satu. Okey. Keraguan ini dihilangkan dengan peristiwa yang ganjil dan juga peristiwa yang aneh. Apa peristiwa ganjil yang aneh? 2 ayat ni tadi dibawa oleh seorang sahabat tau.
Tulis seorang sahabat. Okey. Siapa nama sahabat tu? Wajib-wajib juga kita tolong hafalkan supaya kita hargai. Supaya kita hargai. Nama sahabat itu ialah Khuzaimah bin Sabit. Ada ke geng-geng kita nama Khuzaimah kat sini? Okey. Siapa dia? Khuzaimah bin Sabit. Khuzaimah bin Sabit ni dia datang berjumpa dengan Sayyidina Zaid bin Sabit. Adik-beradik ke Ustaz? Nanti kita cerita. Okey, tak semestinya nama bapa sama adik-beradik ya. Dia jumpa dengan Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid tanya kat dia, "Ada tak seorang lagi saksi ayat yang kamu bawa ni?" Dia kata, "Tak ada. Aku dah cari dah tak jumpa. Aku seorang je ada ayat ni." Jadi meragukan tak? Tadi Puan Sumayya kata macam meragukan. Dan anak kata tadi, isu kita sekarang ni isu apa? Isu penulisan, bukan isu hafazan. Sekiranya ditanya semua sahabat tu, ayat tu semua orang hafal. Semua orang tahu dekat situ tempat dia. Tapi sekarang ni pengesahan untuk penulisan, bukan untuk hafazan. Pertama, isu keraguan dah dapat ditolak dah. Sebab ini bukan untuk hafazan. Semua sahabat dah hafal ayat tu memang dekat situ. Tetapi Sayyidina Zaid bin Sabit ni dia nak bukti yang lebih berhati-hati. Nak lebih kukuh. Nak kena datangkan 2. Baru dapat 1 je. Okey. Ni macam tak cukup syarat ni. Sayyidina Zaid bin Sabit katakan. Tetapi teringat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Nak tak nak ceritakan peristiwa tu? Puan Hasita. Puan Hasita nak tak nak ceritakan? Puan Hasita je ada gambar seorang, nak kena panggil Puan Hasita seorang je lah. Ustaz, cerita Ustaz. Tak payah minta pengeras ya. Jangan, tak ada pengeras insyaAllah. Okey, so ceritanya, jawatan kuasa ketika itu mengatakan kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, kita terima apa yang dibawa oleh Khuzaimah bin Sabit ni. Kenapa? Sebab Sayyidina Khuzaimah bin Sabit ni telah mendapat pingat anugerah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana orang dapat pingat anugerah daripada sultan, begitu berbangga. Ini kan pula sahabat Nabi yang dapat pingat anugerah bukan daripada sultan, daripada semulia-mulia makhluk. Bukankah dia begitu special? Siapa tadi nama dia? Khuzaimah bin Sabit. Apa anugerah yang Nabi bagi kepada dia? Siapa tahu apa anugerah yang Nabi bagi kepada dia? Anugerah yang Nabi bagi kepada dia melalui peristiwa yang mana seorang A'rabi, Arab lain, A'rabi lain. Arab ni orang Arab lah. A'rabi ni orang Arab pendalaman. Ada yang mengatakan A'rabi ni ialah orang Arab yang mendiami kawasan oasis. Itu dipanggil A'rabi. Ada pula yang mengatakan orang Arab yang mendiami kawasan Badui, padang pasir apa semua itu dipanggil A'rabi. Okey, orang Arab biasa, orang Arab A'rabi. Okey. Seorang Arab A'rabi ni, boleh kita katakan Badui jugalah, dia datang ke pasar, ke pekan, berjumpalah dengan Nabi ketika itu, dia nak jual kuda dia. Mungkin pernah dengar cerita ni kan? Dia nak jual apa? Nak jual kuda dia. Dan berlakulah penjualan tu dengan Nabi. Cuma Nabi tak ada duit ketika itu. Tak buat duit. Nabi nak pergi ambil duit. Nak bayar. Okay. Jadi mereka pun pergilah bersama-sama. Nabi dengan Arabi tadi tu. Nak pergi terima bayaran. Tapi kita maklum bahawa Nabi ni apabila berjalan dia mesti cepat. Siapa yang jalan cepat tu dia mewarisi perjalanan Nabi tu. Kalau jalan selo-selo selipar berbunyi itu atau kurang sikit lah. Kena ubah sikap jalan kita lepas ni. Okay? Nabi mesti jalan cepat. Lama kelamaan Arabi ni tertinggal ke belakang. Arabi ni sekali masuk pekan, dia jumpa orang. Dia bertanya itu ini apa semua. Dia dah terlupa yang dia telah menjalankan akad jual beli dengan Nabi, cuma belum terima bayaran lagi. Okay? Dia dah berlaku pula proses tawar-menawar dengan orang sekitar dia pula dah. Perasan tak? Ada yang tawar lebih, ada yang offer dia lebih tinggi apa semua. Jadi dia pun dah hilang pertimbangan dah ketika itu. Sehinggalah dia sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelambatan dia ketika itu. Nabi pun menyerahkan uang. Kita tak deal lagi ni. Macam mana kita tak deal? Tadi kita dah deal lah. Awak dah jual kepada saya dah. Arabi dah mula lupa.
Sebab apa? Arabi dah termakan apa nama, tawaran daripada orang-orang yang lain tentang jualan kuda mungkin lebih mahal apa semua. Dia dah terlupa dan sebenarnya dia dah berakad dah jual kepada Nabi. Tapi Arabi tetap berkeras. Dia kata kalau macam tu, saya tak jual lagi. Awak dah jual. Okay, saya tak bayar je lagi. Awak dah jual. Maka ketika itu Arabi kata, siapa saksi? Apa dia? Siapa saksi? Nabi pun, siapa pula saksi ketika itu? Tak ada saksi yang menyaksikan cerita tu. Dari kalangan sahabat yang dikenali. Tak ada. Tiba-tiba Sayyidina Khuzaimah ni tiba-tiba muncul. Dia kata, aku saksi. Sayyidina apa tadi? Sayyidina Khuzaimah bin Sabit ni muncul. Dia kata, aku saksi ya Rasulullah. Apabila Sayyidina Khuzaimah ni beria-ia dia jadi saksi, maka Arabi ni malu alah lah dia. Okey lah, settle lah. Okey lah, dia terima bayaran apa semua tu, dia pun pergi. Maka selepas peristiwa tu, Nabi pun tanyalah kepada Khuzaimah. Wahai Khuzaimah, setahu aku kau tak ada pun ketika itu. Macam mana kau boleh jadi saksi? Betul aku tak ada. Sudah. Macam mana tu? Macam manakah peristiwa tu? Apa yang kita nak buat masa tu? Secara kasarnya apa? Apa secara kasarnya kita dapati? Bahawa Khuzaimah telah membuat saksi dusta. Tak betul? Di sini politik kena ada. Nampak tak? Kalau ikutkan berdusta tu baik ke tak baik tu? Tak baik kan satu. Kalau ikutkan Khuzaimah tu berdusta ke tak berdusta tu? Khuzaimah tak berdusta. Kenapa dia tak berdusta? Memang dia tak ada pada masa tu. Dia tak ada pada masa tu. Tapi macam mana dia boleh kata dia saksi? Macam. Lepas tu dia kata pula, memang betul aku tak ada masa tu. Jadi kenapa kau bersaksi? Apa jawapan Khuzaimah? Jawapan Khuzaimah ni kalau dapat kita patrikan di dalam hati kita sebagai apa orang kata? Nak kata, tak tahulah apa ayat yang sesuai. Kalau kita hayati betul-betul, boleh menitiskan air mata. Boleh wajilat qulubuhum, gemetar hati kita. Wahai Rasulullah, sedangkan perkara-perkara dari langit lagikan kami benarkan kamu. Sahabat, ini wahyu. Ya wahyu, kami benarkan. Sahabat, ini Quran diturunkan. Ya Quran diturunkan, kami benarkan. Urusan dari langit yang kami tak nampak, kami benarkan kamu. Takkan urusan dunia ni kami tak membenarkan kamu. Nampak tak? Kebegitu kepercayaannya kepada Nabi. Urusan gaib. Siapa yang sampaikan ni? Nabi sampai. Malam tadi aku berisra' dan mi'raj. Sampai sekarang dah. Pagi ni aku sampai balik semua. Ya benar. Selagi kau cakap benar. Takkan urusan gaib kami membenarkan kamu. Urusan dunia yang remeh-temeh ni kami menidakkan pula. Logik ke tak logik? Begitu tebalnya keimanan para sahabat. Ada politik tak kat situ? Habis tipu sunat ke tu Ustaz? Ana tak bagi komen apa-apa. Tapi itulah hakikatnya. Maka peristiwa itu menjadikan Khuzaimah bin Sabit tadi mendapat gelaran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Siapa yang disaksikan oleh Khuzaimah, memadailah dia baginya. Khuzaimah, penyaksian dia ibarat 2 orang penyaksian. Maka peristiwa tu diingat seingat-ingatnya oleh para sahabat dan juga jawatan kuasa penulisan Quran tadi tu. Maka diorang kata cukuplah Khuzaimah punya salinan saja dah memadai untuk 2 ayat ni. 2 ayat ni tadi yang problem tadi tu, yang hanya satu saksi tadi tu, rupa-rupanya saksi tadi tu adalah Khuzaimah saja. Diorang ingat balik peristiwa tadi tu, diorang kata apa? Cukuplah memadai bagi kita anugerah yang diberi oleh Nabi kepada Sayyidina Khuzaimah yang mengatakan kesaksian Sayyidina Khuzaimah ibarat kesaksian 2 orang lelaki. Jadi 2 ayat tadi daripada surah Al-Ahzab dan juga surah Taubah itu didatangkan hanya dengan satu salinan yang asli, maka itu telah diterima sebulat suara oleh Majlis Jawatan Kuasa Pembukuan Al-Quran yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi itulah kesimpulan dia. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar dah tercipta satu mushaf
dah terhimpun satu mushaf, dah tercompile satu mushaf, dan berterusanlah mushaf itu kepada Sayyidina, kita tahu Sayyidina Abu Bakar pendek saja tempoh pemerintahan dia, sampai kepada seterusnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Al-Khattab lama tempoh pemimpinannya. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab meninggal dunia, mushaf tadi tu, mushaf Siddiq tu, dipanggil mushaf Siddiq, diserahkan kepada siapa? Kepada Sayyidatina Hafsah binti Umar. Sayyidatina Hafsah bukan sekadar anak Sayyidina Umar, sebaliknya dia adalah ummahatul mukminin. Zaujah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mushaf tu dekat mana? Sekarang mushaf itu dekat mana? Mushaf itu dekat Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah. Ada pula yang menanyakan apa kelebihan dua ayat akhir itu Ustaz? Itu kita cerita edisi lain nanti. InsyaAllah tak ada pengeras juga tu. Jangan risau ya, okey. So sekarang ni zaman siapa berlaku? Zaman siapa pula? Kita beralih kepada zaman Sayyidina Abu Bakar dah, Sayyidina Umar pun dah. Kita beralih kepada zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman, apa kerja utama yang berlaku? Penyalinan semula. Faham tak? Apa dia? Penyalinan semula Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman yang diambil daripada naskah asli yang telah dibukukan dan dikompilkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar tadi, yang akhirnya berada di tangan Sayyidatina Hafsah. Okey. Bawa pada zaman Sayyidina Osman ni, macam mana boleh jadi peristiwa ni berlaku pula? Pun ceritanya masih panjang. Okey, masih panjang. Mata dah mengantuk ke belum ni? Bertahan lagi? Dah mula sepi dah ni? Ngantuk dah Ustaz. Dah mengantuk dah? Alamak. Okey lagi. Okey Balik lagi? dah lewat kerja tadi Ustaz. Alah kesiannya. Okey. Mana yang mengantuk nanti tengok kita punya rakaman ya. Masih bertahan? Masya-Allah, masih bertahan. Okey. Jadi Yang bertahan tu sebab makan durian tu Ustaz tu. Betul tu. Okey. Sebenarnya kita nak tahu, ini baru sejarahnya satu. Lepas ni kita nak tahu istilah-istilah. Apa istilah rasam Osmani, apa istilah riwayat ini, apa istilah qiraat, apa itu yang kita nak tahu sebenarnya. Tapi nak tahu benda tu mesti kena ada titik mula ceritanya. Kalau tak ada titik mula ceritanya, terus-terus pergi ke situ tu kita tak faham nanti. Okey, nampak tak? Okey. Jadi sampai pada zaman Sayyidina Osman, kita tahu bahawa para sahabat meriwayatkan bacaan Al-Quran. Setakat ni kita cerita buat tulisan kan? Para sahabat meriwayatkan bacaan Al-Quran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai bentuk bacaan. Dan nama lain dah. Ni start dan nama dia ni. Yang dimenamakan ahruf sab'ah. Ni ahruf sab'ah ni hadis yang sangat popular. Ahruf ni daripada perkataan huruf, sab'ah ni 7. Hadis yang sangat popular. Hadis berkaitan dengan ahruf sab'ah ni sangat banyak. Apa dia sebenarnya ahruf sab'ah ni? Okey, nanti dulu ya. Kita tengok beberapa hadis yang berkaitan dengan ahruf sab'ah. Ahruf sab'ah ni apa sebenarnya? Sekejap dulu. Tengok. Al-ahruf sab'ah ini ialah, tengok ya. Satu hadis ni kalau nampak. Okey, ni tak ada terjemahan dia. Nanti Ana tolong terjemahkan. Maklumlah kita belum belajar bahasa Arab lagi. Okey, apa terjemahan dia? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'inda adati bani Ghifar. Okey, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di satu tempat dekat Bani Ghifar, tu nama tempat lah. Fa'atahu Jibril datang kepada Nabi. Faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'ana ala harfin. Allah menyuruh umat kamu membaca Al-Quran dengan satu huruf. Satu huruf di sini ni bukan huruf alif bata tu ya, tidak ya, dengan satu cara bacaan. Huruf di sini maksudnya cara bacaan ataupun logat ataupun kaedah ya. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah. Rasulullah bersabda, aku memohon Allah
apa yang Nabi pohon kepada Allah pengampunan daripadanya. Kenapa cakap macam tu pula? Sebab umat aku tak termampu. Nampak tak? Nabi dapat merasakan bahawa kalau dengan cara membaca begini ni ada di kalangan ada di kalangan umatnya yang tidak mampu untuk baca macam tu. Summa atahu thaniya. Kemudian Jibril datang lagi sekali. Menyampaikan wahyu kepada Nabi, sesungguhnya Allah menyuruh umat kamu membaca Quran dalam dua cara, dua kaedah, dua harf, dua logat. Maka Rasulullah menjawab dengan jawapan yang sama. Aku mohonkan keampunan Tuhan. Sesungguhnya umatku tak mampu. Kemudian datang kali ketiga, cerita yang sama. Datang kali keempat dan akhir sekali datang kali yang keempat, faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'ana ala sab'ati ahruf. Allah menyuruh umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran ini dengan 7 ahruf. Ahruf ni apa tadi? Logat, cara, kaedah. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Maka apa jua cara yang dibaca selagi mana dalam 7 bacaan ni mereka telah membacanya dengan betul. So apa yang kita faham daripada hadis ni? Yang kita faham daripada hadis ni bahawa sahabat meriwayatkan bacaan daripada Nabi dengan pelbagai jenis bacaan. Bukan 1-2 bacaan, sampai 7 bacaan. Dia panggil ahruf sab'ah. Nampak tak? Menyebabkan, kita balik kepada kisah di zaman Sayyidina Osman tadi. Menyebabkan, kita nampak kat sini ni, berlaku perselisihan bacaan di kalangan. Ini di kalangan umat Islam ni dah kemudian. Pada zaman Sayyidina Nabi pun, pada zaman Rasulullah pun dah berlaku perbezaan bacaan tadi disebabkan ahruf sab'ah tadi. Ingat istilah dia dipanggil apa? Ahruf sab'ah. Al-Quran diturunkan dalam ahruf sab'ah. 7 logat ataupun 7 kaedah bacaan, 7 cara bacaan. Tujuan dia untuk memudahkan. Bila mana Al-Quran diturunkan cara satu saja, Nabi minta pengampunan Allah. Umat aku tak mampu. Turunkan 2 cara. Umat aku tak mampu. Sampailah kali keempat Jibril turun naik, maka diturunkan 7 cara ataupun 7 kaedah bacaan Al-Quran. Yang mana ini salah satu cara yang dibaca, mereka membacanya dengan betul. Jadi perbezaan bacaan ni berlaku pada zaman Nabi lagi. Iaitu disebabkan Al-Quran ini diturunkan 7 ahruf. Dan kita tahu para sahabat tak semuanya berada dengan Nabi pada setiap masa. Betul tak? Hadis masyhur berlaku. Hadis masyhur kita boleh kongsikan, iaitu di mana Sayyidina Hisham bin Hakim bin Hizam. Sayyidina Hisham ni membaca surah Furqan. Kemudian dia baca surah Furqan tu, Sayyidina Umar pun mendengar. Dia kata, pelik sangat dia baca ni. Dia tak baca macam mana aku baca. Nampak tak? Sayyidina Umar ni terkenal dengan kegarangan dan kekerasan dia. Terus dia rentapnya kawan ni. Dia rentapnya, bukan dia panggil elok-elok, dia rentap kawan ni. Dia rentap baju kawan ni, dia bawa pergi jumpa Nabi. Dia kata, kenapa dia baca lain daripada apa yang aku baca? Nabi suruh turunkan tangan kamu. Maka Sayyidina Rasulullah SAW suruh Sayyidina Hisham baca. Hisham, baca apa yang kamu baca tadi. Dia pun bacalah. Maka Nabi jawab apa? Hakaza unzilat. Macam itulah Al-Quran itu diturunkan. Omar baca, Nabi suruh Omar pula baca. Omar pun baca. Nabi pun buat pengakuan. Begitulah Al-Quran itu diturunkan. Nampak tak? Sekarang ni kita dah dapat bahawa zaman sahabat pun ada perbezaan bacaan berlaku di mana sahabat ni tak tahu bacaan sahabat ni tak tahu bacaan sahabat ni. Ini kan pula zaman tabi'in. Zaman timbul fitnah. Kita nak dengar cerita zaman timbul fitnah ni. Mungkin kita akan sambung di episod yang akan datang nanti kalau berkesempatan, insya-Allah. Okey, tengok sambung sikit lagi. Kalau kita boleh habiskan, kita habiskan malam ni. Nampak tak? Okey, itu satu kisah. Kisah yang kedua berlaku pada penulis wahyu sendiri. Jadi sekali fahamkan, bukan setiap masa penulis wahyu maupun sahabat berada dengan Nabi, mereka pun ada kerja masing-masing.
Okey, atau penulis wahyu sendiri, iaitu Ubay bin Ka'ab. Saidina Ubay bin Ka'ab suatu ketika di dalam masjid, datang seorang sahabat semayang baca Quran, aku tak pernah dengar dia baca ni. Datang seorang lagi baca Quran, aku tak pernah dengar dia baca ni. Sedangkan dia penulis wahyu. Wahyu bukan seorang ya, okey, faham. Jadi apabila selesai, dibawa kedua-duanya pergi jumpa Nabi. Apabila diperdengarkan kepada Nabi, bahkan Nabi mengatakan ahsan qiraah bacaan mereka. Bagus bacaan mereka. Begitulah bacaan Al-Quran yang diturunkan. Jadi apa yang berlaku ketika itu? Berlaku suatu perasaan yang syak. Macam kita tadilah. Mungkin ada ni Ustaz. Nah, bukan kita saja. Sahabat pun dah berlaku pada mereka. Bukan sahabat biasa. Penulis wahyu lagi. Berlaku perasaan syak di hati mereka. Di hati siapa tadi? Sayyidina Ubay tadi. Perasaan syak yang datang tu, dia kata, perasaan ni, mungkinkah Nabi berdusta? Sini ajar lain, sini ajar lain, sini sampaikan lain, sini sampaikan lain. Perasaan begitu tu tak pernah lagi aku alami meskipun sewaktu aku di zaman jahiliyah. Begitu keras ujian yang dia dapat. Perasaan tu. Perasaan apa? Perasaan mengatakan bahawa sekejap Nabi baca macam sekejap Nabi, adakah Nabi berdusta kepada aku? Timbul perasaan tu. Tu was-was daripada syaitan. Nabi tengok muka dia, Nabi dah tahu apa yang terlintas di hati dan pemikiran dia, Nabi tepuk dada dia. Selepas Nabi tepuk dada dia tu, dia kata apa? Insyaraha sadri. Terbuka hati aku, seolah-olah aku menampak Allah. Dia kata. Terus luluh hati dia. Terus dia terima benda tu. Lapang dada dia. Maka Nabi pun ceritakan bahawa Al-Quran ini diturunkan sab'ah ahruf ataupun ahruf sab'ah. Nampak tak? Okey, kesimpulan ringkas kita nak faham apa dia. Para sahabat membaca dengan kepelbagaian ahruf, kepelbagaian cara bacaan. Dan semuanya itu diterima daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepelbagaian bacaan ini tidaklah dikategorikan sebagai suatu kewajipan. Maknanya seorang sahabat mesti baca huruf pertama ataupun cara kaedah yang pertama. Sahabat ni baca tidak, sebab tak semua sahabat berada bersama Nabi pada setiap masa. Jadi ada sahabat yang dapat ni sikit, ada sahabat dapat daripada kategori ni sikit, daripada kategori ni sikit. Jadi bercampur-campur. Mengikut hadis tadi, mana jua yang dia baca, selagi mana benda tu yang diterimanya, maka dia telah membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Nampak tak? Okey. So sekarang ni cuba bawa pemikiran kita pada zaman Saidina Osman pula. Kenapa? Kerana pada zaman Saidina Osman, pembukaan negara-negara baru dah makin banyak. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang bukan daripada golongan Arab masuk Islam, nak baca Quran macam mana? Para tabi'in nak menerima Al-Quran daripada sahabat. Adakah dia membaca dengan seorang sahabat saja? Tak semestinya. Mungkin dia mau ustaz nak baca, tiba-tiba sahabat tu dah meninggal, dah tukar dengan sahabat yang lain pula. Sahabat yang ini baca dapat lain, sahabat ini baca dapat lain. Akan berlakunya percampuran bacaan yang begitu banyak yang tak dapat terkira. So apa yang berlaku? Berlakulah pembukuan tadi tu zaman Sayyidina Osman, diambil balik naskah yang ada pada Sayyidatina Aisyah, dibawa dan dibuat salinan dan diwar-warkan ataupun dimaklumkan, dicanangkan dan dibuat peraturan kepada semua masyarakat Islam ketika itu untuk menerima naskah ini sahaja. Dan apa jua naskah yang ada pada mereka, baik sahabat ataupun tabi'in, kalau ada ketika itu yang bertentangan, yang tak bertepatan dengan naskah yang ada pada salinan Sayyidina Osman ni, hendaklah dibakar. Apa punca dia tu? Puncanya tak nak kekeliruan berlaku. Punca tu pun disebabkan satu peristiwa
yang kita kena ingat juga seorang lagi watak yang perlu kita hafal nama dia, iaitu Saidina tadi Saidina apa tadi? Saidina apa tadi? Yang dua kesaksian tadi tu Saidina Huzaifah bin Sabit. Huzaifah bin Sabit. Sekarang ni Saidina Huzaifah bin Yaman. Saidina siapa? Saidina Huzaifah bin Yaman. Saidina Huzaifah bin Yaman ni apa pula cerita dia, Ustaz? Cerita dia begini. Apabila tentera Islam hendak membuka negara baru, iaitu Azerbaijan dengan Armenia ketika itu, yang mana sekarang ni semua dah kawasan-kawasan Rusia ketika itu, sekarang ni kan. Jadi tentera Islam dah makin besar. Ada daripada pasukan datangnya daripada Syam. Ada juga datang pasukan tentera Islam daripada Iraq. Mereka menuju untuk membuka negara baru. Peperangan di Azerbaijan, Armenia, kawasan-kawasan tu. Maka mereka ini di kala aktiviti tak berperang, apa dia orang buat? Dia orang pun bertukar-tukar idea lah, bertukar-tukar cerita. Ada di kalangan mereka nak mendengarkan bacaan Quran. Maka kamu baca Quran macam mana? Ni baca Quran macam ni, baca Quran macam ni. Ketika itu berlaku perbezaan bacaan. Di mana salah seorang mengatakan, oh bacaan aku yang paling tepat. Yang ni kata bacaan aku pula yang paling tepat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Seorang macam ni. Seorang lagi baca wa atimul hajja wal umrata lil bait. Seorang menyalahkan yang seorang. Seorang kata yang dia punya betul, yang ni kata dia punya salah. Jadi apa berlaku? Benda ini kalau dibiarkan akan berlakulah sampailah ke zaman kita ni. Yang mengatakan apa? Akhirnya Quran aku je yang betul, yang kau punya tu salah, tak betul macam tu. Tu tak ada kesahihan dia. Oh Quran dia ni salah, Quran dia betul. Akan berlaku macam tu. Sampai tak ada kesudahan. Nampak tak? So apa penyelesaiannya? Dikala peristiwa itu, maka berbaliklah Saidina apa tadi? Huzaifah bin Yaman ni daripada mana tadi? Daripada Azerbaijan. Balik ke mana? Balik ke Madinah untuk mendapatkan Saidina Osman. Menceritakan peristiwa ini. Kalau ada WhatsApp ketika itu kan mudah. Ini macam mana daripada Azerbaijan, belah-belah Rusia sana tu nak balik ke Madinah. Berapa hari nak ambil? Berapa susah dia nak korbankan masa dia. Naik apa ketika itu? Naik unta ke, naik kuda ke, kita tak tahu. Wallahualam. Okay. Semata-mata apa? Semata-mata nak menyelamatkan umat. Semata-mata nak menjaga Al-Quran ni. Nampak tak? Kita cerita pasal Al-Quran terpelihara ni. Okay. Dia pergi mendapatkan Saidina Osman sebagai Amirul Mukminin dan berkata kepada Saidina Osman, ungkapan keramat dia, adrik hadhil ummah. Selamatkanlah umat kita ni. Sebelum sampai masanya berlakunya perpecahan seperti mana perpecahan yang berlaku kepada Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab mereka. Nampak tak kitab mereka yang mula-mula anda cerita tadi tu? Okay, Allah turunkan kitab mereka betul, tetapi Allah wakilkan kepada mereka untuk memelihara dia. Berlaku penyelewengan. Ini pula yang akan berlaku pada Quran. Adrik hadhil ummah. Selamatkanlah umat ni. Barulah datang balik idea penyalinan tadi tu. Baru Saidina Osman teringat balik naskah tadi tu yang ada pada Sayyidatina Hafsah. Dan dia panggil balik semula Saidina Zaid bin Sabit yang ada lagi ketika itu. Tengok Saidina Zaid bin Sabit, dia punya peranan. Penulis wahyu pada zaman Nabi. Pengumpul pada zaman Abu Bakar. Penyalinan semula kepada mushaf-mushaf yang lain pada zaman Saidina Osman. Berapa kali jasa dia kita kenang So nama-nama mereka ini kita kena abdikan, kita kena hafal, kita kena ingat supaya kita dapat rasakan betapa besar jasa dia. Kalau tak ada puak ni, kita tak tahu macam mana Al-Quran yang kita baca sekarang. Okay? Jadi Saidina Huzaifah dah menyampaikan cerita ni kepada Saidina Osman. Saidina Osman memerintahkan untuk mengambil mushaf daripada Sayyidatina Hafsah dan membuat salinan kepada beberapa salinan. Maka timbullah istilah resam Osmani. Nampak tak? So Sayyidina Osman dia buat apa? Dia buat penyalinan dan mewartakan. Apa warta yang dibuat oleh Sayyidina Osman? Sesiapa yang mempunyai mushaf persendirian yang ada pada dia, yang sama dengan mushaf yang kita buat salinan sekarang ini, boleh dikekalkan. Selain daripada itu, yang tak sama dengan ini, hendaklah dimansuhkan dan dibatalkan.
Walaupun itu adalah Al-Quran. Yang diturunkan berapa tadi? 7 bentuk tadi, 7 ahruf tadi. Yang mana penurunan dia 7 ahruf itu adalah untuk meraih, bukan untuk mewajibkan semua orang kena baca dengan 7 ahruf tu. Tidak. Sebaliknya sebagai pilihan untuk memudahkan. Ada yang orang boleh baca dengan cara macam ni, ada orang boleh baca dengan cara macam ni. Ada kabilah Arab tak boleh sebut hamzah. Bila sebut hamzah nak keluar perut dia agaknya. Contoh kita kata ya kulun, ya. Macam kan susah kan? Dia tak boleh sebut ya kulun, dia sebut ya kulun misalnya. Itu antara bentuk-bentuk ahruf sab'ah yang kita akan ketahui nanti, insya-Allah. So nampak tak? So zaman Saidina Osman apa yang berlaku? Penyalinan mushaf kepada beberapa mushaf. So mushaf-mushaf ini disalin semula oleh Lajnah Jabatan Kuasa yang diketuai oleh Saidina Zaid bin Sabit tadi, dan salinan-salinan ini dihantar ke negara-negara baru. Dihantar ke Syam dengan pembacanya daripada kalangan sahabat yang mewakili bacaannya. Dihantar ke Kufah dengan pembaca dia, tok guru dia lah. Dihantar ke Basrah, dihantar ke mana lagi? Kufah, Basrah, dihantar ke Yaman, dihantar ke Mekah, pusat pemerintahan di Madinah, dihantar ke Mekah, dihantar ke Bahrain, dikekalkan di Madinah 2 salinan. Semua mushaf-mushaf ni dipanggil Al-Mushaful Imam. Dipanggil mushaf apa? Mushaf Imam. Kalau orang tanya kenapa dipanggil mushaf Imam, Ustaz? Apa jawapan dia? Apa fungsi imam? Apa fungsi imam? Imam fungsinya untuk diikuti. So mushaf ini sebagai ikutan. Orang nak salin untuk mushaf pribadi sendiri ataupun mushaf untuk rujukan dia, kena salin melalui mushaf ini, mushaf imam ini. So mushaf imam ini semua dihantar ke negara-negara yang ramai penduduknya, yang anda sebutkan tadi itu, dan dikekalkan 2 di mana? Di Madinah. 1 mushaf am yang digunakan oleh penduduk Madinah sebagai rujukan dan untuk penyalinan, dan 1 lagi mushaf khas yang digunakan pakai oleh Saidina Osman sendiri, yang mana mushaf inilah yang ketika Saidina Osman mati dibunuh, darah dia terkena mushaf tu. Saidina mushaf khas dia. So itulah mushaf-mushaf ataupun pembukuan mushaf daripada zaman Nabi sampai kepada zaman Saidina Osman. Nampak tak? Setakat ni kita buka soalan dulu. Anda rasa mustahil untuk kita teruskan habis sebab banyak lagi cerita yang menarik untuk kita sama kongsikan. Mungkin satu masa nanti kita akan sambung semula insya-Allah. Tapi anda nak buka soalan dulu kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan. Silakan. Ada soalan ke? Ustaz nak tanya. Ya. Apa Ustaz kata ada yang yang imam and all that, lepas tu ada resam Usmani. So far kita tahu 2 tu je lah, mushaf imam, resam Usmani, dah ada beberapa lagi kan? Sekejap, mushaf imam tadi apa dia? Yang Ustaz kata kenapa dipanggil mushaf imam sebab untuk diikuti kan. Lepas tu ada masa zaman Usmani. Kadang orang ada terkeliru tau. Dia ingat mushaf imam ni mushaf Saidina Osman saja. Tidak. Mushaf imam ini semua mushaf yang dihantar oleh Saidina Osman yang dijadikan rujukan dekat negara tu. Itu dipanggil mushaf imam. Tu semua tu dipanggil mushaf imam. Jadi mushaf imam tu adakah kekal sampai sekarang? Tak ada yang kekal sebab zaman dah ni. Tetapi mushaf imam tu sebagai ikutan yang orang dah salin dah. Lepas tu orang dah salin banyak dah. Lepas tu ada pula ilmu baru yang timbul, dipanggil ilmu resam mushaf. Kaedah penulisan mushaf dah dicipta oleh ulama kita untuk nak, sebab ulama kita ni begitu memandang jauh ke depan. Bayangkanlah suatu masa nanti tiba-tiba ada berlaku peperangan ke apa benda ke, mushaf ni musnah ke, dimakan anak-anak ke, macam mana kita nak buat? Dia cipta satu ilmu baru, dipanggil apa? Ilmu penulisan resam mushaf. Sebab dalam mushaf ni ada 2 kaedah penulisan. Satu, perkataan dia yang sama bentuk tulisannya dengan tulisan Arab biasa. Satu lagi, tulisannya yang tak sama. Macam kita tulis
perkataan kitab. Tulisan Arab biasa akan tulis kaf, ta, alif, ba. Tetapi dalam Al-Quran dia tak tulis kaf, ta, alif, ba. Dia tulis kaf, ta, ba saja. Jadi ulama kita dah susun dah. Okey, kita keluarkan perkataan-perkataan yang pelik, yang tak sama dengan penulisan biasa. Kita buatkan bab-bab dia. Ni bab alif tak ada. Ini bab alif ada. Ini bab waw tak ada. Dia dah buatkan dah. Sehinggalah sampai satu ketika sekiranya Quran hilang di muka bumi ni satu hari, besok dah boleh keluar Quran yang sebiji macam sebelum dia hilang. Nampak tak? Sebab dah ketelitian yang ada, yang diwariskan oleh ulama-ulama kita. Dan yang jangan lupa perkara utama dia sekali tadi apa? Ayat yang mula-mula anda kongsikan tu. Janji Tuhan yang menjaganya. Macam itulah cara dia Allah laksanakan janji dia. Okey, Puan Zarina, okey ke tu? Ada tak soalan tadi? Ada soalan kedua tadi apa dia? Puan Zarina? Unmute kan dulu. Soalan kedua tu yang pasal resam Uthmani. So maknanya segala Al-Quran ditulis masa zaman Osman ni yang dipanggil resam Uthmani. Itu je kan? Ya, betul. Okey. Itu kita nak tahu sebab apa? Sebab apa? Sampai suatu ketika nanti zaman fitnah berlaku. Apa zaman fitnah berlaku? Mulalah kan Sayyidina Osman dah wartakan, selain daripada salinan ni hendaklah dibakar. Nampak tak? Hendak dah dilupuskan. Kita kena guna pegang ni saja. Tapi bila zaman fitnah berlaku, semua orang tunjuk pandai. Semua orang nak tunjuk masal dia. Dia kata, ini Quran lah ni. Pandai-pandai Sayyidina Osman batalkan. Kita kena ikut juga ni. Ni wahyu ni. Nampak tak? Dia timbulkan fitnah. Nah, macam mana nak selesaikan masalah ketika itu? Sebab tu datang pula ulama Mujaddid ketika itu, dia kata kita cuma berpegang kepada ni. Dia panggil qiraat pula. Kita nak dengar perkataan qiraat, kita nak dengar perkataan riwayat. Bila muncul istilah-istilah tu, itu insyaAllah episod yang akan datang kita sambung. Awak baca apa ni? Saya baca hafs. Apa benda hafs tu? Kita dah tahu ke? Apa benda Syatibi tu? Orang sebut Syatibi lah, orang sebut Jazari lah, benda tu. Itulah perjalanan cerita dia. Nak sampai ke Syatibi, nak sampai ke Jazari, nak sampai kepada Ibn Mujahid, apa semua tu bila tu? Tu nanti dalam episod akan datang kita ceritakan. Okey, setakat ni soalan lain? Ada tak soalan yang lain berkaitan dengan tajuk kita malam ni? Okey, ada? Unmute kan mic itu dulu. Okey, Ana yakin Ana beranggapan soalan bertalu-talu nak sampai ni, tapi senyap sepi je. Sebab dah makan durian semua mengantuk. Okey, ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Setakat ni tak ada. Okey, Puan Hasita masih ceria dan cergas. Okey, so nampak cerita dan gayanya setakat ni dulu. Kisah kita malam ni, perkongsian kita malam ni, harapan Ana semoga ianya bermanfaat dan semakin mencetuskan semangat kita untuk memahami Al-Quran, mendekati Al-Quran, bukan sekadar dengan mempelajari cara bacanya. Ni step yang kedua, minggu depan kita dah nak start belajar bahasa dia pula, sambil-sambil kita nak tadabbur dia, sambil-sambil kita dengar sikit sejarahnya kan. Tu semua tu elemen-elemen penting dalam kita nak menghayati kehebatan Al-Quran ni, insya-Allah. So tak berkelewatan lagi, tidak kelewatan lagi bagi siapa yang ada dalam program kita malam ni. Tak sempat lagi nak daftar program harap minggu depan Ustaz, masih dibuka. Ramaikan program kita tu. Ana bercadang nanti kepada JK, kita ada 8 kali kelas nanti insya-Allah. Kelas yang terakhir tu kita buat offline. Mula tu minta JK kita tolong sediakan, tak payahlah dewan macam tu lagi, apa jua dewan yang simple ke kan. Kita buat kat situ, kita buat penyampaian sijil sekali ke, penerimaan ijazah ke, masya-Allah, convocation ke kan. Tengoklah keadaan mana yang sesuai. So itu dalam perancangan kita insya-Allah. So bagi yang belum daftar lagi, jangan lepaskan peluang. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dulu. Insya-Allah Ana akan aturkan nanti untuk perkongsian yang seterusnya untuk menyambung cerita kita. Okey, insya-Allah. Kalau tak ada apa, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.